Objektif kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti latar belakang serta sejarah Kampung Chitty. Kedua, menghuraikan asimilasi sosial dan budaya kaum Chitty. Ketiga, untuk mendidik demografi Kampung Chitty. Keempat, mengenal pasti peranan tempat bersejarah iaitu Kampung Chitty. Dan akhirnya, mengenal pasti kesan nilai dan moral yang boleh dicontohi atau diambil dari masyarakat Chitty. Nama saya Tiomi E. Saya bertanggungjawab untuk membuat latar belakang Kampung Chitty. Kampung Chitty Melaka merupakan tempat duduk masyarakat Chitty di Melaka. Mereka adalah keturunan pedagang Tamil yang mengasing di Melaka semasa pemerintahan Kesultanan Melaka ke abad 15 dan berkahwin dengan wanita tempatan keturunan Cina dan Melayu. Mereka didominasi agama Hindu dari agama Saivid. Kampung Chitty Melaka adalah satu-satunya bandar yang terkenal kerana masyarakat Chitty tidak mengetahui tempat asal nenek moyang mereka di India. Urusan mereka diperintahkan oleh ketua masyarakat mereka. Nama saya ialah Azra Isni Anis binti Azlin dan saya akan menerangkan tentang sejarah bagi Kampung Chitty. Sejarah ada membuktikan bahawa Kampung Chitty wujud disebabkan oleh pemerintah Melaka yang menyediakan satu penempatan bagi saudagar India yang datang dari belah selatan untuk tujuan perdagangan. Mereka sering berulang-alik ke Melaka kerana pada masa itu atau secara lebih tepat lagi abad ke-15, Melaka merupakan pusat perdagangan yang amat terkenal. Penempatan tersebut pada mulanya dinamakan sebagai Kampung Keling. Menurut buku sejarah Melayu atau Hikayat Hantuah, perkataan Keling berasal daripada Kaling Gapatingam dan juga Kalinggam yang bermaksud benua Keling. Penempatan tersebut seterusnya amat memudahkan urusan urus niaga mereka. Masyarakat Chitty yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka ini bermula daripada perkahwinan campur di antara saudagar India dan penduduk Melaka yang berbangsa Cina atau Melayu. Masyarakat Chitty ini juga terus menetap di Kampung Chitty atas sebab sistem kasta di India yang tidak membenarkan kemasukan orang luar. Masyarakat minoriti India yang unik ini juga mengamalkan agama Hindu dan bertutur bahasa Melayu sebagai bahasa harian. Dan seterusnya secara tidak langsung menambah kepelbagaian dan warna-warni masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakdam Tizabidi dan saya akan menceritakan rupa bentuk dan asimilasi kebudayaan kampung masyarakat Chitty. Walau secara umumnya masyarakat Chitty ini berasal dari Tamil yang mempunyai warna kulit yang gelap, rata-rata masyarakat Chitty ini mempunyai rupa paras seperti orang Asia Tenggara yang berkulit cerah. Malah tidak berketaluan ada yang mengatakan mereka kelihatan seperti orang Melayu. Hal ini disebabkan mereka mengamal perkahwinan campur antara kaum. Apabila pedagang India ini datang ke Melaka dahulu, mereka tidak membawa bersama wanita atau isteri dari India, sebaliknya berkahwin dengan masyarakat tempatan di Melaka. Oleh itu, rupa paras dan warna kulit mereka juga lihat lebih cerah seperti orang tempatan di sini. Dari segi budaya yang diamalkan oleh masyarakat Chitty banyak dipengaruhi oleh asimilasi dari kaum Melayu, Cina, Belanda dan Portugis. Walau bagaimanapun, budaya kaum India masih kuat dalam beberapa antaranya dalam hal perkahwinan. Dari segi pakaian pula, masyarakat Chitty lebih selesa berpakaian seperti orang Melayu. Sebagai contoh, kaum wanita masyarakat ini lebih selesa memakai baju kebaya, sama seperti kaum wanita daripada masyarakat Baba dan Nyonya. Bagi lelaki pula, mereka lebih selesa berkain sarung. Dari segi perayaan dan keagamaan, secara umumnya, majoriti masyarakat Chitty beragama Hindu. Oleh itu, mereka tetap akan menyambut perayaan bagi pengawal Hindu seperti Deepavali, Navratri, Pongal dan perayaan lain disambut pengawal agama Hindu di Malaysia. Walau bagaimanapun, masyarakat Chitty tidak menyambut perayaan Taipusan secara besar-besaran. Ketika pagi Deepavali akan menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menikmati juada bersama-sama keluarga. Pemakanan tradisi kaum Chitty, menariknya makanan-makanan mereka lebih senang dengan makanan orang Melayu. Seperti roti jala, kebiasaan menjadi pilihan masyarakat Chitty. Pada masa kini, penempatan masyarakat Chitty boleh dilihat di Kampung Tujuh Melaka, di mana kawasan ini turut menempatkan orang Melayu dan Cina. Terdapat beberapa pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Kampung Chitty.
Antaranya, gadis dilarang menyanyi ketika masak atau kelak akan kahwin dengan lelaki tua. Kedua, anak dara tidak boleh duduk di muka pintu atau kelak sukar mendapat jodoh. Ketiga, dilarang mengetuk kuali ketika masak kelak berat rezeki. Itu saja. Dalam kajian demografi, umur, remaja dan golongan warga emas mempunyai peratus paling rendah iaitu 5% dan 10%. 20% adalah golongan pertengahan umur dan sebanyak 65% berada dalam golongan remaja. Dan Tina pula menunjukkan bahawa 65% adalah warga perempuan manakala 30% daripada golongan lelaki. Kajian ketiga adalah bangsa di mana golongan daripada mereka 85% adalah India manakala 15% adalah selain daripada Melayu, Cina dan Punjabi. Kajian empat adalah perkahwinan status. Terdapat 70% golongan bujang dan 30% mengatakan mereka sudah berkahwin. Assalamualaikum, nama saya Nur Ayuni binti Zulkarnain. Saya akan membincangkan peranan dan nilai Kampung Chetty. Buat masa ini, peranan Kampung Chetty ialah sebagai satu kampung tradisi. Ia merupakan satu bukti sejarah awal di Melaka. Oleh disebabkan mereka mengandungi sejarah mereka tersendiri, Kampung Chetty telah membina sebuah muzium di kawasan Kampung Chetty untuk menyimpan sejarah mereka. Dengan ini, Kampung Chetty menjadi tarikan pelancong. Kegiatan ekonomi masyarakat Kampung Chetty juga akan terus meningkat. Banyak perancangan untuk membuka perniagaan di komuniti Kampung Chetty mungkin akan menjadi realiti apabila Kampung Chetty lebih terkenal. Tambahan lagi, pembangunan ini akan meningkatkan lagi nilai hartanah di sekitar kawasan ini. Nilai hartanah akan meningkat apabila satu kawasan menjadi tumpuan ramai. Hotel yang dibina berkemungkinan untuk membantu menarik lagi pelancong. Hal ini juga merupakan satu faedah yang bakal diperoleh oleh kaum Chetty. Memiliki hartanah bernilai tinggi menjadi satu jaminan buat mereka. Walaupun memiliki jaminan kehidupan yang lebih baik, khazanah kaum Chetty mungkin akan hilang jika anak muda mereka tidak kenal dengan adat budaya sendiri. Oleh itu, menjadi harapan kaum Chetty untuk memiliki taman asuhan kanak-kanak Chetty. Taman ini akan mengajar cara hidup, pantang larang dan adat kaum Chetty. Pembinaan taman asuhan sebegini akan memastikan lagi adat budaya kaum Chetty terus lestari. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Muzium Chetty merupakan rumah kecil Chetty yang telah diubah sesuai oleh Pesing. Muzium Chetty ini dilokasikan berhampiran dengan Kampung Chetty di Kajah Berang, Melaka. Muzium ini menceritakan segala sejarah awal hingga barang ketinggalan nenek moyang masyarakat Chetty. Dari muzium ini, kita boleh melihat dan mengetahui lebih lanjut mengenai kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Chetty dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Muzium Chetty ini adalah usaha dan dilakukan oleh masyarakat Chetty untuk mendokumentasikan dan memelihara warisan unik mereka. Selain itu, alat, pakaian dan aksesori yang digunakan oleh masyarakat ini dalam kehidupan seharian mereka dan juga majlis-majlis khas seperti upacara perkahwinan, memasak dan pakaian adalah tarikan utama di muzium ini turut dipamerkan selain memaparkan identiti dan jati diri masyarakat minoriti negeri Melaka. Nama saya Muhammad Amirul Zafran bin Ramli. Hari ini saya akan menceritakan tentang kesan Kampung Chetty. Kesan Kampung Chetty dapat dilihat dari segi sejarahnya dan juga budayanya yang diturunkan oleh masyarakat mereka sejak generasi yang pertama yang asalnya daripada Pantai Coromandel, selatan India. Antara kesan yang dapat kita lihat ialah mereka mempunyai perayaan yang tersendiri iaitu Aman Tiruna. Aman bermaksud dewi yang dipuja oleh seluruh kaum Hindu. Sewaktu menyambut perayaan ini, ahli-ahli keluarga yang jauh akan kembali ke kampung di Kajah Berang ini. Di sini kita dapat melihat bahawa masyarakat Chetty amat mementingkan
hubungan di antara ahli-ahli keluarga mereka. Selain itu, masyarakat Chetty mempunyai hidangan yang sangat unik kerana mereka dipengaruhi oleh masyarakat tempatan. Makanan-makanan mereka dapat dibahagi kepada dua, iaitu makanan yang diadaptasi oleh masyarakat tempatan iaitu Melayu dan juga Babanyonya, dan juga makanan asli mereka juga yang asalnya daripada India. Contoh makanan tersebut ialah ayam masak labu daun kemangi dan juga lauk haram jadah. Nilai pertama yang dapat dipelajari adalah nilai persaudaraan. Nilai persaudaraan yang terdapat dalam kalangan rakyat terdiri daripada pelbagai etnik telah dibuktikan melalui pengamalan konsep amalgamasi yang telah mewujudkan kaum Chetty ini melalui perkahwinan campur. Nilai kedua adalah hormat menghormati. Kaum Chetty merupakan tanda hormat terhadap amalan dan adat istiadat kaum lain sehingga dapat menerapkannya dan juga mengamalkannya dalam kalangan mereka. Nilai ketiga adalah semangat kejiranan. Semangat kejiranan yang terdapat dalam diri rakyat Malaysia telah membantu mereka untuk hidup secara aman dan damai. Nilai seterusnya adalah sikap keterbukaan. Kaum Chetty ini mempunyai sikap keterbukaan sehinggalah dapat menerapkan adat dan istiadat kaum lain dan mengamalkannya. Mereka berfikiran terbuka dan tidak berfikiran perkauman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Iskandar. Nilai moral yang kita boleh dapat daripada masyarakat Chetty ini ialah kita sebagai generasi muda sepatutnya mengekalkan warisan dan budaya yang ditinggal oleh nenek moyang kita. Kerana tanpa budaya dan warisan tersebut, maka hilanglah keunikan sesuatu kaum. Seperti masyarakat Chetty, mereka masih lagi dapat mengekalkan warisan dan budaya mereka kerana generasi muda mereka masih lagi meneruskan warisan tersebut. Nilai yang seterusnya ialah sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan amatlah penting bagi setiap individu, terutama sekali dalam zaman teknologi kini. Ia amat membantu dalam mempelajari benda-benda baharu. Seperti yang kita lihat pada masa lalu, masyarakat Chetty telah pun fasih berbahasa Melayu. Ini adalah mereka mempunyai sikap keterbukaan yang tinggi dan kebanyakan dan sehingga kini kita masih lagi dapat lihat dalam masakan-masakan mereka, kita dapat tahu di mana masakan mereka kebanyakannya dipengaruhi oleh penduduk tempatan. My name is Sita. My IC name is Sita Amal, daughter of S.L. Pilila. I was born in Bachang. Then later only we came to Gajah Berang. My grandfather with a few groups of friends came direct from India. Then they settled at Tengkira Pantai there. And my father all grew up there in Tengkira Pantai lah. My grandfather's name is Sinivasan Pillai. He married Nek Mak, the local people here lah. That's how all the siblings came. My mother is a local Melaka Chetty here. So my father married a local Melaka Chetty. I only know her father, Amayapa Chetty, and her mother, Nenek Leba, they call her. From Pantai, my father shifted to Gajah Berang. In front of Sivan Temple there, he had a cow shed there lah. Then later, the cows grew, so need bigger space, so he shifted to bought a piece of land in Bachang, very big piece of land in Bachang. So the cows all were shifted there, we stayed in Bachang. Then from there, he used to milk the cows and send the milk all around to Heron Street, Gajah Berang side, all he used to send milk. You know, the Baba in Heron Street, they all say, oh, Velu Susu, very
famous lah, my father for Wilu Susu. Everybody knows him. Then later when the Japanese came, not proper food for the cows all died. Mariamman temple in Gajavera, they will call him down there. He will have to read the mantras lah. Yeah, then we were staying in Bachang, quite far away. Every day he has to walk down, walk up. Those days, no bicycle, no car. So they say it's easier for him to come down. So because we also got no more cows there. So easier to come down here to do work for the temple. That's how they told my father the piece of land there from Angleman to my house there is given to my father lah. Then later they all need to build houses, so he was given away. Only this my house, the present house only is for us lah. The place is full of lalang, and then the land is not level. There's a lot of holes and all. So my father and Danam's father will go down early morning. They will cangkul, clean the lalang, cangkul the land, put in, tambah all the holes lah. All that they did. Took months for them to do that. Later only built the house. And then in front of Angleman temple, very full of lalang. So if we want to go out night time or what, we have to use the daun kelapa ame andang, light it up, walk out. Saya berharap masyarakat Chetty dapat mengekalkan budaya-budaya mereka dan banyak masyarakat lain dapat mengenali masyarakat Chetty di Melaka.